Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid yang menonton daripada SK Agama MIS Miri Sarawak dan juga kepada murid-murid daripada sekolah-sekolah yang lain yang ada menonton dan mengikuti rakaman pengajaran cikgu hari ini. Terima kasih diucapkan dan selamat datang. Semoga semuanya dalam keadaan bersedia untuk meneruskan pembelajaran dan meneruskan PDPR kita untuk musim yang kegawatan sekarang ini. Walaupun begitu, kita teruskan dan kita isi dengan pendidikan dan pembelajaran yang berfaedah, insya-Allah. Baik, untuk hari ini cikgu akan meneruskan pembelajaran kita dengan satu lagi sistem yang terdapat pada badan manusia, ataupun kita boleh katakan dia sebagai salah satu lagi proses hidup yang dijalankan oleh manusia yang dinamakan sebagai sistem peredaran darah manusia. Baik. Pada rakaman pembelajaran yang sebelum ini, kita telah belajar tentang sistem rangka manusia yang mempunyai empat tulang yang paling utama, iaitu bermula dengan kepala kita yang iaitu tengkorak, kemudian tulang rusuk, tulang belakang dan juga tulang kaki dan tangan. Okey, so hari ini kita nak belajar tentang sistem peredaran darah yang adalah satu sistem yang sangat penting dalam kehidupan ini. Okey, ayah, dia kata ayah sakit ke? Apa situasi ini yang berlaku? Situasi di mana mereka sedang mendermakan darah. Kemudian dia kata, oh tidak, dia cocok tu kan, janganlah takut. Bila dia cocok dengan jarum dia ataupun tube oleh jururawat ataupun doktor, sebenarnya dia tak sakit pun, memang dia akan sakit sekejap. Tapi beberapa saat selepas itu, dia tidak akan meninggalkan rasa sakit. So dia kata ayah sedang menderma darah. Apabila dilihat, mula kosong saja beg itu. Dan selepas beberapa minit, beg darah itu telah dipenuhi dengan warna merah. Menderma darah merupakan amalan yang mulia untuk membantu mereka yang memerlukannya. Perhatikan pada beg darah ini, dia kata. Betul lah, masa sekarang pun bila wabak COVID ini melanda, banyak darah yang diperlukan. Apatah lagi kalau ketika musim kemuncak ataupun waktu-waktu kemuncak, terutamanya waktu perayaan ataupun waktu-waktu yang ada bencana, jadi beg-beg darah sangat-sangat diperlukan. Jadi kita sama-samalah kalau kita ada peluang, kita jalankan tanggungjawab ataupun bantuan kita sebenarnya untuk orang-orang yang di sekeliling kita yang mungkin akan menerima darah kita. So, sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh badan kita. Sistem ini mengangkut oksigen. Okey, cikgu nak highlight perkataan yang pertama. Nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Jadi, rupa-rupanya yang kita belajar sebelum ini, pernafasan, perkumuhan, penyatinjaan, ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu tentang sistem peredaran darah. Jadi, bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ada 4. Yang pertama, jantung, salur darah, darah itu sendiri dan juga peparu. Jantung, dia mengepam. Okey, nanti kita tengok secara detail. Jantung untuk mengepam, kemudian peparu untuk menukarkan kandungan dalam darah tu. Ada dia tukar sesuatu dalam darah tu, nanti kita tengok. Dan salur darah tentu sekali adalah laluan dia, yang darah itu dibawa daripada organ kepada sesuatu, daripada salur darah kepada organ dan sebagainya. Baik, mari kita lihat fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Jantung. Yang pertama ialah jantung. Jantung ialah organ. Cikgu tinggikan sikit paparan dia. Okey. Jantung ialah organ yang mengepam darah. Ini yang paling penting. Dia yang mengepam darah daripada peparu kepada seluruh tubuh. Okey, maksudnya organ lah. Daripada peparu pergi kepada tangan, pergi kepada kaki, pergi kepada bahagian abdomen, pergi kepada otak kita. Setiap kali jantung berdegup, darah akan dipam masuk. Jadi dalam jantung, dekat mana jantung kita? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri. Jadi dia masuk
Jadi darah tu masuk, jadi jantung pun akan pergi ke mana pula selepas itu? Darah akan dipam masuk dan dipam keluar dari jantung. Jadi pergi kepada organ-organ yang memerlukan darah. Jantung mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian kiri dan bahagian kanan. Dia duduk dekat sebelah kiri dan dia sendiri ada bahagian juga di dalam tu. Okey. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi banyak oksigen. Ataupun dikata kat sini lebih oksigen. Bahagian kiri. Manakala bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi banyak karbon dioksida ke peparu. Maksudnya kiri pergi kepada organ. Kemudian kanan ni organ kepada peparu. Kerja dia. Jadi sebab itu adalah jantung ni ibarat macam enjin. Jadi bila dia mengepam, semua peredaran dalam badan kita ni berjalan dengan lancar. Nota guru, darah yang mengandungi lebih oksigen diwarnakan dengan warna merah. Kita tengok dekat gambar sini, ada warna merah dan warna biru. Manakala darah yang mengandungi banyak karbon dioksida diwarnakan dengan warna biru. Dia buat gambaran. Jangan kamu kata nanti darah dalam badan kita berwarna biru. Sebenarnya ia adalah untuk kita memahami perbezaan antara kandungan tu sahaja sebenarnya. Tapi kalau kita tengok betul-betul sebenarnya darah yang kaya dengan oksigen memang lebih cerah berbanding dengan darah yang mengandungi karbon dioksida. So kita tengok dekat sini bahagian kanan dia ada warna biru ni masuk ke bahagian, kamu tengok betul-betul saluran dia ni dia memang macam bersimpang siur sikit lah, dia macam tindih-tindih. Nanti bila kamu ke sekolah menengah belajar aorta dan ventricle dan sebagainya, itu kita tinggalkan dulu. Kita belajar dulu tentang dia punya bahagian dahulu. Bahagian kiri yang kaya dengan oksigen, jadi dia kepada anggota badan, ke seluruh tubuh. Semua tempat menerima daripada bahagian kiri ni. Kemudian balik dia diuruskan oleh bahagian kanan. Okey. Saya harap murid-murid tidak keliru sebab ini adalah pembelajaran ataupun konsep baru yang diperkenalkan kepada murid semua. Tak susah pun sebenarnya, kiri siapa ke siapa, kanan siapa ke siapa, kiri oksigen, kanan karbon dioksida. Kamu boleh simulasikan bersama dengan cikgu sekarang pun boleh. Kiri oksigen, kanan karbon dioksida banyak. Kiri ke tubuh, kanan ke peparu. Senang je. Okey, sekarang kita teruskan. Peparu pula organ yang kedua, bahagian yang kedua dalam sistem peredaran ini. Tadi satu jantung. Yang kedua bahagian yang penting ialah peparu. Apa yang peparu buat? Peparu menjadi tempat untuk pertukaran antara gas. Cikgu tak nak highlight banyaklah, cikgu nak highlight ini je. Pertukaran sahaja cikgu nak highlight. Pertukaran apa? Pertukaran gas ke oksigen dan juga gas karbon dioksida. Kenapa ada bertukar-tukar macam ni? Cuba kita kaitkan dengan tajuk tahun 4, iaitu tajuk pernafasan. Kita bernafas dan menggunakan karbon dioksida. Terbalik. Okey. Kita bernafas dan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Jangan terkeliru, cikgu pula yang tertukar tadi. Cikgu tak nak edit out benda tu. Cikgu nak biarkan di situ supaya kita tahu ada pembetulan. Okey, sekarang cikgu ulang balik. Kita bernafas dan kemudian menggunakan oksigen dan kita membebaskan atau mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi daripada badan kita guna, kita nak keluarkan balik, peparu lah yang bekerja untuk menukar kandungan itu. Okey. Kemudian bahagian yang ketiga ialah salur darah. Okey. Salur darah ialah tiub laluan. Cikgu highlight lah tiub laluan ni. Okey. Tiub laluan untuk darah mengalir dan salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Jadi kalau kamu tengok tiub darah ni dia macam pipe. Betul? Dan dia ada nama dia. Yang mengangkut oksigen nama dia apa, yang mengangkut karbon dioksida ada nama dia. Dia memang berbeza-beza dan berbeza-beza juga mengikut kedudukan. Tetapi kamu cuma ingat nama dia salur darah dulu. Okey? So kemudian kamu tengok dekat dalam gambar sini dia buat macam warna biru dan warna biru dengan warna merah pula dalam badan ni. Ini sama juga saya ulang
Tidaklah berwarna macam itu, tetapi dia adalah gambaran. Bila kita buat macam kita cuba untuk stress masa kita ni, masa kita punya otak ni, kadang-kadang tu kita dapat tengok kita punya urat tu, utamanya yang dia bahagian dekat dengan kita punya pergelangan tangan, betul tak? Okey, so bila kita tengok, dia tak ada pun warna biru, kamu dapat macam warna hijau lah pula kan. Sebenarnya taklah begitu. Sebenarnya dia adalah akibat daripada kandungan dia sahaja, kandungan dia oksigen ataupun kandungan karbon dioksida. Okey. Dan bahagian yang keempat yang ada di dalam sistem ini tentu sekali adalah darah. So darah ni ialah ibarat kereta yang mengangkut apa yang diangkut dalam darah itu. So darah ini mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh tubuh dan ia mengangkut oksigen, mengangkut nutrien, mengangkut air, mengangkut bahan kumuh, iaitu karbon dioksida. Jadi darah ni macam kalau kamu boleh imaginekan dia macam kereta. Jadi dalam badan kita ada highway yang banyak. Jadi darah tu lah yang tukar angkut pergi ke stesen kepala, stesen tangan, stesen badan dan sebagainya. Boleh kan? Jadi untuk kamu memudahkan, kita gunakan sedikit kreativiti ataupun imajinasi kita untuk membayangkan macam mana pengangkutan dan atau peredaran ini berlaku dalam badan kita. Okey, so kita turun lagi. Okey, dia kata Cikgu Hawa cakap, cuba jelaskan fungsi ni. Inilah jawapan dia. Dah sudah dinyatakan. Okey, kemudian macam mana laluan dia? Okey, sekarang kita nak lebih mendalam tentang laluan dia. Yang tadi dikatakan kalau bahagian kiri pergi ke mana dan bahagian kanan pergi ke mana. Okay, laluan peredaran darah manusia. Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Dan ada juga salur darah yang mengangkut darah dari tubuh ke jantung. So, kita tengok ni saya nak highlight kat sini. Mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan satu lagi ialah mengangkut darah dari tubuh ke jantung. Okey, apa beza dia? Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini peparu, ini peparu. Peparu pun memang ada dua juga kan. So peparu. So dia tunjukkan dekat sini gambaran kepada kita petunjuk yang merah, yang berwarna merah itu adalah darah yang kaya dengan oksigen. Kaya dengan oksigen manakala apabila dia sudah digunakan oleh badan kita, anggota badan ataupun organ, dia akan mengandungi karbon dioksida. Jadi dia dibayangkan berwarna biru. Cuba kamu lihat rajah ini menunjukkan rajah peredaran. Okey, sistem peredaran darah kita sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan. Jadi, tengok ni, bila menarik nafas, inhale, jadi masuk oksigen banyak-banyak, dia pun pergi ke bahagian sebelah ini, jantung. Okey, kemudian bila jantung dah menerima, jantung pun pump pergi ke tubuh dalam badan kita ni, nak pergi dekat kaki ke, nak pergi dekat tangan, nak pergi dekat abdomen, kepala dan sebagainya. Bila badan kita sudah selesai menggunakan darah yang mengandungi oksigen, jadi dia hantar balik masuk ke dalam jantung yang ada karbon dioksida. Jadi yang tadi tu yang ada karbon dioksida tu kita tak guna dia. Jadi dia hantar kepada peparu semula dan peparu pun keluarkan dia sebagai bahan kumuh daripada badan kita. Jadi ada perkaitan antara pernafasan dan perkumuhan. Sebab tu kena kuasai tajuk sains tahun 4 juga untuk kita faham tajuk sistem peredaran darah di tahun 5 ini. Okey, kita teruskan. Okey, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Okey. Kemudian udara masuk ni macam dia beritahu lah ni, udara memasuki trakea, masuk ke dalam peparu. Bahagian nombor 2, darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Darah lebih oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ini ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Jadi dia pun pergi kepada tubuh.
Jadi tubuh pun guna, perut guna, kaki guna, semua dah siap guna. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap semula ke dalam darah. Jadi masuk balik dalam kereta tadi, iaitu darah, sel-sel darah tadi. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida ini dibawa pulang ke jantung dan last sekali jantung pun dia kata jantung pam semula ke peparu, beri balik kepada peparu. Peparu menyingkirkan ketika kita menghembus nafas. Proses dia tak rumit pun, tetapi kita kena ingat dia punya turutan tu dengan betul. Dia tengok Cikgu Hawa cakap, proses peredaran darah berulang kali setiap kali kita bernafas. Kita bernafas, ada dapat oksigen, kita pun membebaskan karbon dioksida. Okey, baik. Seterusnya, ini aktiviti RIA ini, cikgu tak nak ulas dia atau buat dia dulu sebab ini memerlukan anda melakukannya secara hands on, kemudian buat sedikit pembentangan. Tapi ini hanya ada ulangan saja tentang apa yang telah berlaku. Sekarang kita nak tahu apa pentingnya kita mempunyai sistem peredaran darah. Kenapa kena ada kereta-kereta yang mengangkut oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh serta air tadi. Baik, sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh kita. Tanpa sistem peredaran darah, kita tidak dapat menjalankan proses hidup. Okey, apa proses hidup? Pernafasan, pencernaan, pernafasan, penghadaman, penyatinjaan, perkumuhan, itu semua adalah proses hidup. Okey, jadi yang pertama, dia mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Itu kepentingan yang pertama. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Jadi kamu tengok ni, darah bila dia sampai, dia pun beri kepada kepala kita oksigen. Barulah kita tak mengantuk. Bila kita dikurang oksigen, kita mengantuk. Itu punca dia. Bila badan kita kekurangan oksigen, kita rasa kebas. Bila badan kita kekurangan air, kita rasa dahaga. Itu pentingnya sistem peredaran. Saya membawa oksigen, nutrien dan air. Nutrien pun dibawa. Bila kita makan, proses yang terlibat ialah proses penghadaman. Betul? Pencernaan atau penghadaman. Jadi nutrien tu seperti ada tujuh jenis nutrien, betul? Ada 7 jenis nutrien kalau kamu ingat. Ada vitamin dan lemak dan karbohidrat. Itulah nutrien yang dibawa kepada badan kita. Jadi kalau badan kita tidak ada sistem peredaran darah, jadi badan kita tidak dapat karbon dioksida, tidak dapat karbohidrat, tidak dapat mineral, tidak dapat protein yang mencukupi. Tengok ni jawab. Terima kasih. Jawab anggota badan. Darah mengangkut oksigen dari peparu ke seluruh bahagian tubuh. Darah yang menyerap nutrien dari usus dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh tubuh. Dan yang kedua kepentingan dia ialah dia mengangkut karbon dioksida untuk disingkirkan. Okey, jadi bila kamu dah siap guna ni, darah pun ambil yang hasil perkumuhan tu untuk diangkut keluar. Okey. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke peparu. Dan darah juga ini mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Maksudnya dekat sini, selain karbon dioksida, hasil perkumuhan seperti urea, ingat tak urea? Apa tu urea? Nanti dia akan menjadi urin, iaitu air kencing. Jadi, dia juga diangkut oleh darah. Jadi, darah kita kena bersih lah untuk mengangkut hasil-hasil perkumuhan. Okey, so perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Sekarang kita nak pergi tentang sistem-sistem ni, rupanya dia ada kaitan. Okey, kamu tengok kat sini, tubuh manusia terdiri daripada beberapa sistem. Yang saya rasa yang kita belum belajar secara detail ialah sistem saraf. Kalau tidak silap saya lah, tak apa. Setiap sistem menjalankan fungsi yang berbeza. Setiap sistem saling berkait antara satu sama lain untuk memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Ini sistem apa ni? Sistem rangka.
Yang kedua, sistem pernafasan. Yang ada ni gambar usus ni semua sistem pencernaan. Ini sistem peredaran darah. Okey, so sistem peredaran darah. Okay, kita pun tengok dia dengan detail. Sistem pernafasan mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Jadi sistem pernafasan ni nak bagi kita oksigen. Jadi nak bagi kita oksigen, kena guna darah. Itu maksud dia. Sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida. Jadi sistem pernafasan juga kan tadi menghasilkan bahan kumuh. Jadi macam mana nak menyingkirkan bahan kumuh? Memerlukan darah. Iaitu sistem peredaran. Sistem rangka juga. Okey, sistem rangka. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Tadi kita minum susu, kita dapat apa? Protein. Kita makan telur, kita dapat apa? Protein. Jadi antara nutrien yang kita dapat tu, contohnya nutrien yang dalam bentuk protein dibawa kepada tulang supaya tulang kita membesar ataupun mengalami pembesaran. Daripada baby, kita minum susu, kita makan protein seperti telur, seperti daging, ayam, ikan dan sebagainya. Jadi, hasil protein itu sebenarnya diangkut oleh darah supaya tulang kita semakin kuat apabila kita semakin membesar. Sistem rangka juga melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti paru dan jantung. Jadi ada kaitan. Okey, dan last sekali sistem pencernaan. Sistem pencernaan mengangkut, sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Jadi perut dapat oksigen, usus dapat oksigen, hati, limpa dan sebagainya yang terlibat dalam sistem pencernaan tu dia dapat oksigen. Dia dapat berfungsi dengan baik, menghadam makanan kita dan hasilnya dia menghasilkan nutrien untuk digunakan oleh anggota badan kita dan seluruh bahagian dalam badan kita lah. Jadi sistem pencernaan membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung. Jadi jantung dapat nutrien juga, akhirnya jantung pun boleh berfungsi dengan baik. Okey, so sekarang kita pergi lagi muka surat seterusnya. Di muka surat yang seterusnya ni, okey, kalau kamu perasan, buku yang dibekalkan di D5, buku teks yang dibekalkan di D5 tu, dia perlu di-download beberapa part ataupun bahagian yang berbeza. Okey. Sekarang, sistem di dalam tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara sendiri. Sekiranya satu daripada sistem gagal, maka sistem yang lain turut terganggu. Betul? So, kita tengok dekat sini ya. Bila ada berlakunya keadaan ataupun situasi kamu makan dan kamu tercekik, apa yang terjadi? Okey, dia kata, dekat sini ya. Dia tercekik makanan. Okey, dekat dalam leher kita ada dua salur yang terlibat. Adakah kamu masih ingat istilah trakea? Trakea tu untuk pernafasan. Bagaimana pula dengan istilah esophagus? Untuk sistem pencernaan. Jadi trakea untuk sistem pernafasan. Esophagus untuk sistem pencernaan. Bila kamu tercekik, maksudnya secara simpelnya kita boleh menyatakan bahawa makanan kamu tu masuk saluran yang salah. Jadi kalau bercakap, nak bernafas lagi, nak bercakap lagi, akibatnya salah masuk laluan. Sebab tu orang tua-tua cakap kalau makan, jangan banyak sangat mulut. Betul ke tidak? Jangan banyak sangat bercakap. Waktu nak bercakap, cuba duduk dengan tenang, amalkan seperti Nabi, kunyah banyak-banyak, duduk dengan keadaan yang teratur. Betul ke tidak? Sebab apa ni bagi nasihat macam tu? Sebab sengaja-sengaja nak suruh kamu duduk diam saja ke? Tidak, itu adalah untuk menjaga keselamatan kamu. Kalau kamu tercekik, saluran pernafasan kamu tersekat. Jadi, kamu boleh mengalami sesak nafas. Bukannya main-main sesak nafas ni boleh juga membawa kepada kematian. Jadi kalau misalnya dalam Persatuan Bulan Sabit Merah, mereka belajar cara untuk buat Heimlich maneuver. Heimlich maneuver tu macam mana Heimlich maneuver, letak tangan, kemudian
keluarkan makanan tu yang tercekik tu, dan itu adalah salah satu cara lah kita nak menyelamatkan daripada sesak nafas. Sebab sesak nafas, kamu rasa macam kelakar, kamu rasa macam orang tu batuk-batuk makan lagi, lain kali bercakap lagi kamu cakap. Tapi sebenarnya bila orang yang sesak nafas ni ada banyak masalah, ada banyak keburukan dia, bahaya dia. Okay, kita baca penerangan dia. Sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Okay, seorang yang tercekik akan menyebabkan sistem pencernaannya terganggu di bahagian esophagus. Jadi, maksudnya masuk ke dalam esophagus. Makanan yang terperangkap di esophagus akan menghalang udara memasuki trakea. Jadi trakea ni sepatutnya nak guna untuk masuk udara. Tiba-tiba tersekat sebab ada makanan di esophagus dan akan menyebabkan sistem pernafasan terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernafas. Kamu bayang kalau misalnya kamu tidak mendapat oksigen dalam masa beberapa minit, kamu boleh tengok orang akan jadi pucat dan adalah kesan dia tidak yang kita minta jauh lah. So berhati-hatilah ketika makan. Mulakan dengan sesuatu yang tidak keras, makan benda-benda yang lembut dulu kalau boleh, biar kemudian janganlah makan dulu, relax, habis dah makanan baru minum. Itu adalah amalan-amalan yang sebenarnya bukan sekadar nasihat, ia adalah untuk kebaikan kita. Okey. Tengok ni makanan tersekat di sini Cikgu rasa kalau cikgu besarkan tak dapat. Cuba kita besarkan dia. Ni makanan tersekat di esophagus. Bahaya tu, ia bukannya satu benda yang biasa-biasa. Tidak, ia adalah berbahaya kepada kita. Cikgu minta maaf, paparan dia ni ada ni sikit. Okey, cikgu kembali kepada saiz yang asal. Okey, situasi 2 pula. Apa jadi kalau tulang kita patah? Tulang yang patah menyebabkan sistem di dalam badan kita yang lain turut terganggu, turut terjejas. Okey, kita tengok sistem rangka dan sistem peredaran darah. Tulang tangan yang patah menjejaskan sistem rangka. Pada masa yang sama, tangan akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem terganggu. Nah, bila kita bermain terlalu kasar ataupun terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang terlalu agresif ataupun terlalu kasar, bila terkena daya yang terlalu kuat, ia akan menyebabkan jadi lebam. Boleh kan kita tahu kan lebam warna apa? Warna lebam. Warna biru, kadang tu warna ungu. Itu maksudnya ada gangguan dalam salur darah. Contohnya kena tumbuk. Jadi kepada penonton-penonton cikgu, murid-murid dan juga sesiapa yang menonton, cikgu nasihatkan, amalkanlah toleransi dalam pergaulan, janganlah berkasar dengan sesiapa sahaja di sekeliling kita, elakkan tindakan fizikal, elakkan kalau boleh. Atau kalau tak boleh juga, elakkanlah bahagian-bahagian badan supaya tidak terkena dengan gangguan sebegini. Ini adalah bahaya. Kamu tengok ni, kalau tulang patah, jadi terpaksalah buat pembedahan untuk sambung tulang lah, masukkan besi tambahan lah. Tak ada nikmatnya hidup macam tu. Dari zaman dulu boleh melompat, boleh berlari seperti biasa. Tiba-tiba bila tulang patah, tak boleh pula nak duduk dengan betul, tak boleh nak berlari, tak boleh berjalan dengan cepat dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini, okey, kepentingan penjagaan semua sistem di dalam tubuh manusia. Semua sistem badan kita ni saling berkait. Okey, apa yang terjadi sekiranya kita tidak menjaganya? Salah satu cara kita tidak menjaga amalan yang selalu dibuat ialah kita makan dengan jumlah yang terlalu banyak, satu. Kemudian makan makanan yang banyak kolesterol. Nah, kita highlight sikit kolesterol ni. Banyak kolesterol. Terutamanya makanan-makanan segera. Okey, jantung merupakan satu daripada organ yang penting. Apabila salur darah menjadi sempit akibat pembentukan plak daripada kolesterol, akhirnya kamu mendapat apa?
darah tinggi. Tengok ni. Bagaimana? Jadi jantunglah yang akan awal sekali, sebab dia kan tadi ibarat enjin. Bila jantung kita ni tak dapat nak mengepam dengan baik, pam tak pergi darah, pam tak pergi juga darah. Pam kuat sangat, dia akan sakit. Bila pam terlalu kuat, dia akan sakit. Itu bukannya macam kita pam kaki, pam untuk tayar tu, dah keras dah boleh berhenti. Kamu faham tak? Jadi dia macam satu enjin, kalau misalnya jalan dia tidak lancar, dia akan sakit. Jadi tengok ni, kenapa dia pegang dekat jantung? Sebab dia sakit lah. Jantung dia itu tempat yang utama tu sakit jantung. Sebab itu bila orang yang mempunyai obesity, mereka memang biasanya dikaitkan dengan sakit jantung. Ada obesity, maka risiko untuk sakit jantung tinggi juga. Bagaimana amalan ini? Amalan pemakanan sihat dapat menjaga sistem peredaran darah kita. Jadi bila kita makan makanan yang sihat, jadi kita boleh mengurangkan kolesterol dan lemak daripada terkumpul dalam salur darah kita. Okey. Kemudian dia kata apa itu kolesterol? Okey, sebenarnya kolesterol ini terdapat di dalam darah, sejenis lemak. Dia ada sejenis lemak. Jadi sepanjang pengetahuan cikgu ataupun pembacaan cikgu jugalah, kolesterol ni biasanya terdapat di dalam makanan-makanan yang berasal daripada daging ataupun haiwan. Jadi hati menghasilkan kolesterol untuk badan, dan kolesterol juga terdapat dalam makanan. Kolesterol diperlukan untuk membantu bahagian badan seperti otak, kulit dan organ sebenarnya. Tetapi kalau dia terlalu banyak, dia boleh menjadi bahaya kepada tubuh. Jadi cikgu nak highlight yang ni. Pengambilan kolesterol yang terlalu banyak adalah berbahaya kepada tubuh. Jadi macam lemak juga kan berfungsi. Lemak tu ada kebaikan sebenarnya, tapi kalau lemak tu terlalu banyak, dia boleh memberi kesan yang bahaya kepada kita. Okey, seterusnya, berdasarkan imbasan sinar X ini, Encik, peparu Encik mengalami masalah ni. Dia kata peparu Encik ni, Encik kerap batuk dan sesak nafas. Kenapa? Berpunca daripada tabiat seperti merokok. Cikgu nak nasihatkan kepada murid-murid sama ada yang ada di sekolah cikgu ataupun di sekolah yang lain, tolong janganlah terpengaruh dengan remaja-remaja atau orang-orang dewasa yang merokok ataupun yang hisap vape. Tolonglah sangat-sangat. Jantung dan peparu kita ada satu sahaja. Apabila ia rosak, kamu mungkin boleh ambil ataupun buat pendermaan organ, tetapi ia tidak akan berfungsi sama seperti yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan kepada kamu. Kamu ingatlah baik-baik. So kalau misalnya peparu kamu sudah dipenuhi kotoran asap hitam itu, nikotin dan sebagainya, bila kamu mendapat barah ataupun kamu mendapat keradangan dan sebagainya, kamu memang akan mengalami penyakit yang macam kehilangan nikmat lagi untuk hidup. Okey. Seterusnya, situasi 3. Tengok ni, merupakan alat pelindungan. Alat pelindung seperti topi keledak adalah penting dalam situasi ini. Kenapa? Sebab kalau misalnya kamu aksiden, sekurang-kurangnya yang paling utama kita nak jaga ialah otak. Kerana otak kita adalah organ ataupun bahagian yang paling penting untuk kita hidup. Otak mengawal hampir semua aktiviti yang ada di dalam badan kita. Jadi kalau misalnya otak sudah rosak, dalam keadaan ini kamu tengok, dia punca daripada tidak memakai topi keledak. Bila dia aksiden, kepala dia mengalami gegaran ataupun kecederaan dan dia boleh mengalami kegangguan ataupun terjejas fungsi-fungsi lain yang ada dalam badan dia. Okey? Sama juga di situasi keempat, bagaimanakah amalan seperti meminum air dengan secukupnya boleh memastikan ataupun menjaga sistem pencernaan kita. Jadi bila kita minum banyak air, pencernaan kita adalah lebih lawas dan lancar. Jadi ada makanan-makanan tertentu seperti betik dan pisang adalah sangat membantu yang orang kata memberi nutrien pelawas kepada kita. Okey, so sama-samalah kita memelihara sistem tubuh badan kita. Okey, bagaimana kita nak memelihara dia? Contohnya,
kita minum ataupun mengambil makanan yang tinggi kalsium, susu, telur, daging dan ikan, supaya kita dapat membina tulang yang kuat. Dapat membina tulang yang kuat. Susu dan produk tenusu seperti yogurt adalah sangat bagus. Kemudian, biasakan diri kita untuk melakukan aktiviti fizikal supaya sistem peredaran darah kita biasa menerima bukan tekanan, macam sentiasa dilatih untuk bergerak secara aktif dan bergerak secara rehat. Jadi kalau misalnya kita ni malas, badan kita malas, jadi sistem peredaran badan kita perlahan saja, lama-lama kita boleh cepat jatuh sakit. Tengok. Okey, kemudian pakai alat perlindungan apabila berada di mana-mana sahaja. Tengok ni, lutut, ada sendi. Jadi sebab itulah sekarang ni bila kita nak berbasikal, banyak saya tengok orang sekarang makin tinggi kesedaran dia pakai pad lutut. Pad lutut untuk melindungi lutut. Pad siku untuk melindungi siku. Jadi bila berlaku apa-apa, sendi dan tulang terjaga. Okey. Pad lutut, gunakan pelindung lutut. Dipanggil pelindung. Okey. Sistem pernafasan. Mohon sangat-sangat cikgu doakan sekali lagi agar murid-murid yang menonton rakaman pengajaran cikgu di mana juga anda berada agar jauh dari terpengaruh dengan amalan ataupun budaya merokok ke, mengevape ke, apa ke. Jangan. Mohonlah. Ini boleh merosakkan kamu dan menyebabkan kamu mendapat asma, mendapat bronkitis. Apa tu bronkitis? Kita highlight bronkitis. Asma kita highlight juga. Asma ni rasanya ramai dah tahu. Dan kanser paru. Penyakit bronkitis ni dalam paru kita dia ada berbola-berbola yang orang kata sel tempat berlakunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau misalnya bronkitis terjadi, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida tu dia tak cekap. Dia tidak bagus. Jadi kamu sedut nafas banyak-banyak kali tapi kamu masih rasa sesak nafas. Itu yang tak bagus. Seperti asma, ada yang berlaku masalah salur pernafasan yang sempit dan sebagainya, bermula daripada amalan kita. Dan yang paling teruknya, yang saya rasa sedih juga ataupun tak sukalah kalau murid saya merokok ataupun ada pelajar-pelajar saya sama ada ni kita cakap sekarang ni sekolah rendah, tapi saya pun memberi amaran ataupun beri nasihat kepada kamu semua supaya nanti kamu naik ke sekolah menengah ke, dah habis sekolah, dah pergi universiti ke, kamu ingat baik-baik, kamu merokok, kamu sudah dapat satu penyakit dan orang yang sekeliling kamu juga dapat penyakit juga. Itu yang tak bagus. Kamu nak merokok, dahlah kamu dapat penyakit. Dan yang lebih teruk lagi ialah kita panggil secondary smoker, mempunyai risiko untuk mendapat penyakit lebih tinggi daripada primary smoker. Ingat tu baik-baik. Bukannya kamu ni orang tak nak bagi merokok, ikut suka hatilah, saya punya duit, saya punya masa dan sebagainya, saya punya hobi ke apa. Tidak. Kamu sebenarnya membahayakan orang sekeliling. Kamu bahaya dan kamu menyebabkan orang lain sekeliling kamu jadi berganda-ganda bahaya. Tinggal di persekitaran yang bersih. Tentu sekali bersihkan kawasan persekitaran, lakukan gotong royong ke ataupun satu minggu satu kali bersihkan bilik. Macam biar suasana kita sentiasa bersih. Dan orang-orang yang biasanya bijak pandai, kamu carilah siapa-siapa nama tokoh ke, biasanya memang bersih. Kamu pegang janji cikgu cakap dengan kamu ni. Orang yang bijak-bijak pandai, biasanya memang dia pembersih. Kemudian basuh tangan dengan kerap. Amalkan basuh tangan tu utamanya sekarang. Tengok ni dia kata mengakibatkan penyakit seperti COVID-19. Jadi janganlah kita ni asyik-asyik nak guna sanitizer. Guna lagi sanitizer. Sebenarnya sanitizer tu ialah ganti kalau tiada air. Air lebih bagus dan lebih utama. Guna air adalah lebih bersih dan lebih utama. Jadi kalau misalnya tak jumpa air, barulah guna sanitizer. Sistem peredaran darah. Kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi lemak dan kandungan gula yang tinggi. Sebab apa?
Pengambilan makanan sebegini menyebabkan kolesterol berkumpul di dalam salur darah dan membentuk plak. Ni nampak tak kuning-kuning tu plak kolesterol dia. Jadi kalaulah ada plak-plak kuning, plak-plak kuning ni macam mana darah nak pergi? Tengok ni, darah nak pergi ramai-ramai, 2 je yang lepas. Itulah kalau kamu boleh gambarkan dia. Jalan besar, tiba-tiba ada roadblock. Faham tak? Jalan ni, mula-mula jalan ni dah cantik dah buat ada 2 lorong. Tiba-tiba ada orang pergi halang dia. Nama dia kolesterol, halang jalan tu. Macam mana nak jalan? Jam tak? Jam. Itulah anggapan dia. Kita boleh buat imajinasi sikit. Kemudian selalulah bersenam. Saya rasa murid-murid sekolah SK Agama terutamanya suka bersenam dan lakukan aktiviti fizikal yang menyihatkan. Macam mana dengan kita menjaga sistem pencernaan kita? Tentu sekali kita makan dengan seimbang. Tidak makan sesuatu jenis makanan hanya satu jenis sahaja dan terlalu banyak. Saya nak sihat, saya makan sayur je. Makan sayur banyak-banyak. Macam mana dengan protein? Ada dapat tak? Ada tak dapat pelawas? Ada kamu dapat karbohidrat? Tak sesuai. Jadi makan yang seimbang. Dan tentu sekali minum air yang secukupnya. Okey? Baik. Ini ada aktiviti ria kita akan lakukan di sekolah dengan secara berkumpulan. Tengok ni ada tanda dekat sini PAK 21 maksudnya aktiviti pembelajaran abad ke-21 ni. Biasanya kita suka ada aktiviti komunikasi dan aktiviti kolaborasi dan sebagainya. Okey. Santai sains pun juga kita insya-Allah akan lakukan di sekolah. Simpan botol-botol minuman yang telah digunakan untuk dibawa ke sekolah pada kemudian hari dan akan ada gunanya nanti. Kamu tengok ni, nak guna botol nak hasilkan sistem peredaran darah manusia. Ni, jantung nak buat ni, jantung kiri, jantung kanan lah. Jadi kena simpan botol. Kalau dah siap minum, reuse, recycle or reduce. Boleh? Apa nak dibuat dengan 3R tu? InsyaAllah ni tengok ni menarik ni. Pakai warna-warna ni. Boleh mengalir ke ni agak-agaknya? Boleh ke tunjuk dia? Biru pergi mana, merah pergi mana agak-agaknya? Saya rasa mesti seronok ni. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran tentang manusia iaitu berkaitan dengan sistem peredaran darah dan sebelum ini kita juga telah belajar tentang sistem rangka. Okey, saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Asah-asah minda ni kita akan buat bersama-sama, kita jawab bersama-sama di sekolah. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita. Ingat, jaga diri dan jaga kesihatan. Sentiasa berusaha untuk melawan penyakit sekarang dan kita doakan semoga kita dapat kembali ke sekolah dalam masa terdekat. InsyaAllah. Assalamualaikum.